Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes Zarah di Sabah makin memuncak. Sukar untuk mau mengubah lagi apa yang sudah berlaku. Dan lebih teruk lagi, lebih ramai rakyat yang percaya kepada spekulasi daripada berita yang benar. Sekarang ini spekulasi seakan-akan bermaharajalela. Apa saja yang disampaikan kini sudah tidak mempan lagi. Sehingga ada yang menuntut supaya Haji Jinur, Ketua Menteri Sabah, harus bubar cepat Dewan Undangan Negeri, dan mereka kata Haji Ji perlu letak jawatan. Apakah yang patut Haji Ji lakukan sebenarnya? Itu persoalan besar. Yang saya rasa Haji perlu teruskan apa yang perlu diteruskan, utamakan pemerintahan dulu, dan lebih penting daripada itu tidak lama lagi Dewan Undangan Negeri Sabah akan bubar. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan Haji Ji berkait dengan kedudukan politik beliau. Menariknya, Haji Ji membuat keputusan yang tidak ada satu orang pun yang percaya. Haji Ji kata dia sudah letih dengan politik. Beliau umum PRN Sabah adalah penglibatan terakhirnya. Maknanya ada 5 tahun lagi, kalau Haji Ji menang, dia akan masih berada dalam politik. Haji Ji mengaku dia sudah letih dengan politik. Umum PRN Sabah penglibatan terakhir. Ketua Menteri Sabah Haji Jinur mengumumkan bahwa pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 akan datang merupakan penglibatan terakhirnya dalam dunia politik. Menurut The Borneo Post, kenyataan itu dibuat pengerusi Gabungan Rakyat Sabah berusia 70 tahun itu dalam satu majelis yang diadakan di Tuaran Sabah semalam, menandakan penamat kepada kerja politiknya yang telah berlangsung lebih 3 dekad. Sebenarnya saya amat letih dengan politik. Saya sudah tua walaupun hati masih muda, kata Haji Ji. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, saya kongsikan dulu dengan Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang tidak kuat. Kita juga sukar untuk sembuh dari penyakit apabila imun badan kita jadi bodoh. Imun bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan imun badan kita yang diajar menjadi bijaksana oleh terapi imun ini, maka ia mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu apa jadi? Kita sembuh daripada penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dapatkannya melalui nomor telepon itu. Dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Kalau ini adalah kali kedua atau kali pertama Anda menontonnya, mungkin ini adalah jawaban jalan yang Tuhan sediakan untuk Anda untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda. Dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, menurut Haji Ji lagi, separuh daripada hidupnya telah dihabiskan sebagai wakil rakyat selama 35 tahun. Sekarang saya berumur 70 tahun, kata ahli Dewan Undangan Negeri 8 Penggal itu. Haji Ji yang mengetuai Gabungan Rakyat Sabah JRS dan juga merupakan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan berkata, dia juga telah memaklumkan keputusannya itu kepada pengundi di kawasan Sulaman. Ahli politik kelahiran Tuaran itu pernah berkhidmat sebagai pejabat awam sebelum menyertai politik pada tahun 1990 melalui Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO yang telah dibubarkan. Selepas pembubaran USNO, Haji Ji menyertai UMNO pada tahun 1994. Selepas kejatuhan BN pada tahun 2020, Haji Ji mengetuai kumpulan bekas pemimpin UMNO Sabah menyertai Bersatu. 2 tahun kemudian, selepas pilihan raya umum PRU ke-15, Haji Ji sekali lagi mengetuai satu lagi peralihan kuasa dan kali ini keluar dari Bersatu dan menumbuhkan Gagasan. Menurut The Borneo Post, pengumuman persaraan Haji Ji itu hadir ketika JRS sedang mempertimbangkan untuk memasukkan 2 penggal bagi jawatan Ketua Menteri dalam manifesto pilihan rayanya. Haji Ji yang dikaitkan dengan skandal rasuah lesen pelombongan di Sabah
bersama lebih sedozen wakil rakyat GRS lain berkata sudah tiba masanya untuk menyerahkan kepimpinan kepada barisan pemuda-muda. Pemimpin muda PRN Sabah akan datang perlu diadakan selewat-lewatnya 7 Disember tahun ini dan dijangka menyaksikan peralihan pakatan serta pertandingan pelbagai penjuru dengan GRS dijangka bertembung dengan BN walaupun terdapat pakatan cinta tiga segi antara Pakatan Harapan, BN dan GRS. Ketua Penerangan UMNO Sabah Suhaimi Nasir sebelum ini menyifatkan GRS sebagai liability menjerang tempo berkempen. Pandangan yang turut dikongsi oleh Ketua PKR Sabah Mustafar Sakmud. The Borneo Post turut melaporkan bahawa HJJ menyorot mengenai pendidikan dan pembangunan modal insan di bawah pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Belum pernah sebelum ini kita melaksanakan pelbagai inisiatif, katanya merujuk pada RM1.33 bilion yang telah disalurkan ke sektor itu dalam tempoh 5 tahun lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berapa jam selepas Akmal Saleh didakwa di mahkamah kerana dituduh mencetuskan kegusaran awam, ini jawapan Akmal Saleh. Akmal Saleh kata, solidariti ini bukan untuk saya tapi jalur gemilang. Apa pula komen Anda tentang isu ini? Apa pendapat Anda tentang pengakuan daripada Akmal Saleh? Iaitu, dia kata perjuangan ini, solidariti ini bukan untuk apa? Dia kata bukan untuk saya, tapi jalur gemilang. Namun, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini, dia kata antaranya ialah Pepel Maus kata, penuhkan Marlimau dulu dengan jalur gemilang YB, kata Pepel Maus. Beliau kata kalau betullah itu solidariti untuk memperjuangkan jalur gemilang, Pepel Maus mencadangkan kepada Akmal Saleh supaya mengibarkan jalur gemilang. Tapi sebelum itu, dalam satu laporan lain di FMT, ada penyokong-penyokong Akmal Saleh yang menggesa supaya Lokman Adam disingkirkan daripada UMNO kerana Lokman Adam berani lawan Akmal Saleh. Kata mereka, para penyokong Akmal Saleh, mereka mahu supaya Lokman Adam disingkirkan daripada parti. Pada pendapat saya, itu satu kerugian. Lokman Adam adalah aset yang besar untuk UMNO Barisan Nasional. Bersama jugalah macam Akmal Saleh. Tapi persengketaan ini haruslah diberhentikan. Tapi apa boleh buatlah, Lokman Adam sudah melakukan kenyataan, memberikan kenyataan, manakala Akmal Saleh pula mencabar Lokman Adam di mahkamah atau membawanya bertumbuk diring. Lucu kan? Tapi benar. Itulah yang coba dibuat oleh Akmal Saleh. Tapi itulah, kalau betul lah, pada pendapat Anda siapa yang harus disingkirkan daripada UMNO? Adakah Lokman Adam ataupun Akmal Saleh? Mana satu yang lebih menguntungkan kalau dikeluarkan dari UMNO? Dan mana satu yang merugikan kalau dibiarkan? Sebelum kamu tunjukkan komen Anda, tekan butang subscribe dan berikan komen dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu izinkan saya berkongsi dulu. Ini terapi imun Transfector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Serta kita tidak sadar bahawa akar penyakit sedang tumbuh di dalam diri kita. Tapi terapi imun ini mendidik dan mengajar imun badan kita menjadi kuat, bijaksana, seimbang. Apabila imun badan kita kuat, sistem imun badan kita jadi seimbang, bijaksana, maka imun badan kita ketahui bahawa ada penyakit yang sedang berkembang dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan, dan dia akan menghapuskan akar penyakit itu. Lalu apa jadi? Kita sembuh daripada penyakit. Jadi, cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan halal. Saudara, kalau ini adalah
kali kedua Anda menonton video ini, mungkin ini adalah jawaban kepada segala persoalan masalah kesehatan Anda, dan ini mungkin jalan yang Tuhan tunjuk kepada Anda semua. Saudara, antara komen lain netizen berkait dengan isu ini ialah mereka juga coba menyekolahkan Akmal Saleh. Black Hawk kata, kesian jalur gemilang di Terengganu tak mendapat keadilan. Andainya bendera di Terengganu dipasang salah oleh APEC Cina, sudah tentu Akmal tak lupa bahwa pasukannya berdemo untuknya, kata Black Hawk. Golden Eye kata, UMNO Terengganu kamu diam, kecut, kata Golden Eye. Saya anak Malaysia kata, sembang kuat jani orang nih. Presiden dia kena kecam dengan PAS PN. Ada dengar ke dia pertahankan presiden dia? Mainan politik jatuh, kata beliau. Black Hawk juga kata, jangan kamu tak tahu. Akmal tu tim siapa, katanya lagi. Dan di dalam itu harus kita ketahui bahwa Akmal Saleh sebenarnya nak apa? Apa sebenarnya Akmal Saleh mahu dalam UMNO, katanya. Purple Mouse kata, jangan nak gunakan isu gemilang, jalur gemilang untuk politik pemuda UMNO. PRU 16 UMNO semakin semputlah nak dapat undi orang-orang Cina dan India. Zahid perlu kawal sikit kucing liar ini dari mengganggu orang ramai, kata beliau. Steve Margaret kata, solidarity cap ayam sistem kosong, katanya. Green Cita kata, bagi pihak yang mendakwa untuk takut-takutkan saya nak beritahu mereka, jangan mimpi saya akan takut, katanya. Green Cita kata, bagus, tetapi kenapa tak buat Demokrat Terengganu dan Johor yang mengibarkan bendera Malaysia terbalik? Kamu tak takutkah? Kamu tak takutkan? Buat lagi lah kalau kamu ni anak jantan, katanya. Tak berani buat bermaksud tak ada telur lah, katanya. Saudara-saudara sekalian, dengan Epi Jasin pun takut sasarannya adalah orang tertentu, katanya. Kotaro Minami kata, cukup-cukuplah habiskan research atas mangkuk ni, katanya. Tak ada faedah langsung. Lagi banyak publicity, lagi menggila dia ni, kata Kotaro Minami. Nasiblah kata-kata mainan politik Akmal seakan bagi kebaikan pihak PN saja. Yang pengundi malas membaca, senang percayakan perjuangan kaum sempit Akmal, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.